Presiden belajar What? di Pemasyariah Agama oleh Muhammad Sanjaya Musa ingin membicarakan tentang satu topik iaitu khilaf dalam Undang-Undang Malaysia. Sekejap ya. Saya Humairah Dua Hafiz. Saya bawa tajuk Tidak Sengaja. Okey, kena pujuk Masyi. Like a Hellcat. Contohnya, A ialah seorang askar. Melepaskan tembakan ke atas sekumpulan perusuh. Dengan pemerintah, pegawai atasannya. Oleh itu, menurut perintah undang-undang, A tidak melakukan kesalahan apa-apa. Contohnya, A ialah seorang pegawai mahkamah yang diperintahkan untuk menangkap Y. Namun A menangkap Z sebab percaya Z ialah Y. Jadi A tidak melakukan kesalahan apa-apa. Dia melakukan perbuatan itu kerana kesilapan fakta dan dilakukan secara suci hati. Contohnya, tertuduh mengalami penyakit katarak mata. Dia telah memikir anaknya bernama Kutsai sebagai harimau. Suhu badan naik menyebabkan dia senang meracau. Keadaan ini mengganggu pandangan matanya. Lalu dia mengambil kapak dan hulus ke arah sasaran. Namun tertuduh dilindungi di bawah Seksyen 79. Contohnya, A menumbuk B dan mencederakannya
Dan apabila didakwa, A membela dirinya menyatakan dia tidak tahu bahawa perbuatan itu adalah salah di sisi undang-undang. Pembelaan seperti ini tidak diterima kerana setiap orang patutnya dan dikehendaki tahu peruntukan undang-undang yang berkuasa di negaranya. Contohnya, pihak perayu telah dituduh atas kesalahan merogol. Melalui keterangan fakta, kesalahan ini di bawah skop Seksyen 375 Kanun Keseksaan yang mana mangsa yang terlibat berumur 14 tahun. Namun tertuduh mengenali mangsa berumur 16 tahun. Pihak perayu percaya dengan suci hati bahawa si mangsa berumur di atas 16 tahun. Ia merupakan salah satu kes kesilapan fakta. Contohnya, pihak perayu telah dituduh di bawah Seksyen 3-1 pengisytiharan keselamatan ketenteraman awam kerana didapati membawa sebuah beg yang mengandungi 2 bom tangan. Semasa dia ditangkap, dia telah membawa bom tangan dengan niat untuk menyerahkannya kepada pihak polis. Lalu mahkamah memutuskan bahawa bukan satu kesilapan seseorang membawa senjata api kepada pihak polis. Biasanya berlaku dengan tidak sengaja atau terjadi kerana malang. Contohnya, Z bekerja dengan sebilah kapak. Namun mata kapak terpelanting dan terbunuh seseorang yang berdiri berdekatan situ. Di sini, jika Z telah melakukan dengan cermat dalam pekerjaannya, maka perbuatan itu tidak menjadi kesalahan. Contohnya, tertuduh dan mangsa telah memburu landak di hutan. Kedua-dua mereka menggunakan jalan yang berbeza. Pada waktu malam, tertuduh mendengar bunyi bising dan menyangka itu adalah landak. Lalu dia melepaskan tembakan dan terkena mangsa. Semasa rayuan kes ini, mahkamah memutuskan bahawa pembelaan tak sengaja di bawah Seksyen 80 Kanun Keseksaan India dibina pakai. Untuk contoh yang seterusnya, tertuduh sedang memukul seorang dengan tangannya. Lalu isteri mangsa pun datang dengan mendukung anaknya
kecil di bahunya. Dia cuba untuk meleraikan pergaduhan itu. Tertuduh secara tidak sengaja telah terpukul anak mangsa. Anak itu meninggal dunia 2 hari selepas itu. Dan mahkamah memutuskan Seksyen 80 tidak boleh diguna pakai kerana tertuduh melakukan tindakan yang tidak sah di sisi undang-undang. Contohnya, suatu pergaduhan telah berlaku di rumah tertuduh. Dia telah mencuba tunggukan latih terhadap N yang telah menyebabkan ayahnya cedera. Tumbukan itu terkena kepala mangsa hingga cedera parah. Namun dia melakukan itu untuk melindungi bapanya. Mahkamah Uttar Pradesh memutuskan bahawa tertuduh sedang melakukan pembelaan pertahanan diri sendiri dan sah di sisi undang-undang. Baiklah, terima kasih kepada anda semua kerana sudi menonton video kami sehingga ke penghujungnya. Baiklah, kami ingin menjelaskan tentang tajuk khilaf dan tidak sengaja dengan lebih terperinci berdasarkan video yang telah kami paparkan sebelum ini yang anda telah pun lihat. Baiklah, bagi pengecualian am bawah Akta 574 Kanun Keseksaan di dalam subjek Undang-Undang Jenayah Malaysia, tajuk khilaf ini terbahagi kepada 2 seksyen, iaitu yang pertama, Seksyen 76. Okey, Seksyen 76 ini menyatakan bahawa perbuatan yang dilakukan disebabkan terpaksa dan ia terikat di bawah undang-undang. Okey, ataupun untuk anda senang faham, okey, Seksyen 76 ini adalah kesalahan yang dilakukan oleh seseorang atas suruhan orang lain, atas arahan orang lain. Jadi mereka dalam keadaan yang terpaksa. Okey, sebagai contoh seperti yang kami telah paparkan di video bahagian hadapan tadi, seorang pegawai mahkamah telah diarah untuk menangkap orang Y, tetapi dia telah tersilap. Dia menganggap Z itu sebagai Y. Dia tersilap orang. Jadi itu adalah kesilapan dia. Tetapi dia di dalam keadaan yang terpaksa. Dia tangkap dalam keadaan terpaksa dan bila dia tersilap, dia tidak disabitkan kesalahan. So dia tidak dikenakan sebarang tindakan disebabkan adanya pengecualian am. Okey, bagi Seksyen 79 pula, dia yakin perbuatan tersebut adalah benar di sisi undang-undang. Tetapi impaknya membawa kepada bahaya. Okey, maksudnya macam mana? Maksudnya perbuatan yang dibuat tu adalah betul di sisi undang-undang. Maksudnya tak salah, tapi dia telah melakukan perbuatan tersebut dan telah menimbulkan bahaya. So terjadilah kes jenayah kan. Bila jadi bahaya tu, bila dah jadi kes jenayah, dia tak ada niat untuk melakukan jenayah, tapi dia dah melakukan jenayah tu tanpa niat lah. Jadi dia tidak dikenakan tindakan. Jadi dia di bawah Seksyen 79. Macam 76 tadi, dia dalam keadaan terpaksa atas suruhan orang. Tetapi yang jatuh di bawah Seksyen 79 ni, dia sendiri. Sebab dia rasa yang dibuat tu betul di sisi undang-undang. Tetapi dia buat dah termasuk dalam kes jenayah sebab benda tu mengakibatkan timbulnya bahaya, timbulnya kecederaan sebagai contoh. Macam itulah. Jadi disebabkan dia tiada niat melakukan jenayah, dia jatuh di bawah Seksyen
52 iaitu suci hati. Dia tiada niat melakukan jenayah. Dan kita memang betul-betul kena pastikan dia tu tiada niat. Dan sekiranya dia ada niat untuk melakukan jenayah, maka dia akan dijatuhkan hukuman yang berat. Okey? Faham di situ ya? Jadi, golongan mereka ini akan mendapat pembelaan di bawah Seksyen 76 dan 79. Dan suci hati di bawah Seksyen 52. Okey? Itu bagi khilaf. Khilaf ingat, 2 seksyen, 76 dan juga 79 berserta Seksyen 52 iaitu suci hati. Baiklah, jelas? Okey. Bagi tidak sengaja pula, tidak sengaja akan jatuh di bawah Seksyen 80. Okey, ingat tu, Seksyen 80. Baiklah, apa yang dikaitkan dengan tidak sengaja ni? Tidak sengaja ni, sebut pun tidak sengaja kan? Jadi memang dia dilakukan dengan niat tidak ingin melakukan jenayah tu lah. Maksudnya perbuatan yang dilakukan tanpa niat melakukan jenayah. Macam mana kita nak tahu kan dia tu ada niat jenayah ke tak? Mereka pasti akan tahu melalui perbuatan yang telah dia lakukan. Pasti akan disiasat, akan dikaji dengan lebih teliti. Okey? Jadi, tidak sengaja ni, macam mana mereka boleh dikategorikan, dijatuhkan? Di dalam pengecualian am tidak sengaja ni, dia tiada niat untuk melakukan jenayah tersebut. Dan niat yang dilakukannya tu atas dasar berhati-hati. Dia telah pun berhati-hati tetapi terjadi kes jenayah tu. Jadi dia tiada niat. Wajar dia mendapat pembelaan. Jadi lagi satu, dia melakukan atas dasar untuk keselamatan. Jadi dia tidak dikenakan hukuman jenayah. Anda semua nak tahu, itulah kelebihannya khilaf dan tidak sengaja. Mereka yang tidak dikira bersalah walaupun dia melakukan jenayah, tetapi sudah pasti dia tiada niat untuk melakukan jenayah, wajar dia mendapat pembelaan di bawah Seksyen 76, 79 dan juga 80 bagi khilaf dan tidak sengaja. Itulah kelebihannya pengecualian am bagi khilaf dan tidak sengaja ni. Okey, faham anda semua? Alhamdulillah. Sekian daripada kami, maaf atas segala kekurangan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.